Tak tahu nak belajar kat mana? Jom ikut Mira. Seronoknya belajar di UCAM. Jom sertai Mira dan daftar secara online di www.ucam.edu.my dan follow like media rasmi kami. Begin here, achieve beyond. Aduh, letih. Okey. Assalamualaikum. Dah. Hai. Pada hari ni saya nak bertahniah ataupun mengucapkan tahniah kepada semua lepasan SPM dan STPM. Dan pada hari ini saya nak oyak pasal orang yang duk nyari tempat-tempat belajar. Jadi, daripada kita lengah ke masa, marilah kita join College University Agroscience Malaysia. UCAM. Tapi, saya tahu tak UCAM tu apa? UCAM tu adalah IPT milik keseluruhan Risda. Jadi, program yang ditawarkan di peringkat Master, Bachelor, Diploma dan juga Asasi. Bidang pula yang ditawarkan adalah pertanian, landscape, itu apa lagi? Luar bandar dan juga IT. Dan banyak lagi. Jadi, marilah kita sertai secara online. Tak kira lah saya pun tak tahu pakai telefon ke. Marilah kita start secara online di www.ucam.edu.my. Jadi, apa lagi kita tunggu? Jom start! Gomo kata gomo! Woo! Hi everyone, Assalamualaikum. Welcome back to Pep Talk with Madam Safi. Apa khabar semua? Semoga semua yang bersama-sama dengan kita pada hari ini sihat-sihat selalu, happy-happy dengan keluarga yang tercinta di hujung-hujung minggu ni kan. So apa agaknya plan hari ni? Mungkin ada yang santai-santai je kat rumah, mungkin ada yang plan nak keluar. Jadi yang nak keluar tu pastikan ikut SOP supaya anda semua dilindungi daripada wabak penyakit. Okey. Jadi minggu ni merupakan episod ke-11 Pep Talk with Madam Safi. Okay, so minggu ni kita nak bawakan tajuk From Job Seeker to Job Creator bersama dengan alumni Diploma Pengurusan Ladang. Okey. Yang setia bersama-sama dengan UCAM setiap hari Sabtu jam 11 pagi. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami dan jangan lupa untuk like, komen dan share kepada ramai-ramai orang supaya apa yang kita nak kongsikan boleh memberi inspirasi kepada ramai orang dekat luar sana. Okay? Alright, jadi pada sesi live kali ni kita nak membincangkan tentang apa tu? Tentang isu pekerjaan bagi graduan dan anak-anak muda yang dah habis belajar ni kan. Apa agaknya isu tu? Okay, so perkara yang paling famous lah kan, isu tentang mencari kerja. Lebih-lebih lagi di musim gawat yang serba mencabar ni kan. So adakah
anda pencari kerja ataupun anda lah pencipta peluang pekerjaan. Okey, dan hidup kita ni adalah sebuah pilihan kan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni kita dihadapkan dengan pilihan yang rumit kan. Macam bibit-bibit lagu Remy Martin ni, habis saya nyanyi sikit. Okey, so lagu dia bunyi dia macam ni. Walau kita dihadapkan dengan pelbagai pilihan, mengapa sering terjadi pilihan tak menepati hingga amat menakutkan menghadapi masa depan seolah telah terhapus sebuah kehidupan yang kudus. Gitu. Bila kita cerita pasal pilihan ni kan, semestinya hidup kita ni adalah sebuah pilihan dan setiap daripada kita yang bergelar manusia memang tak pernah larilah daripada membuat pilihan dan keputusan yang salah kan. Tapi percayalah, setiap apa yang tertulis untuk kita adalah merupakan satu proses dan we need to trust the process. Okay? Kita merancang, Allah merancang, tapi sesungguhnya perancangan Allah adalah yang terbaik untuk kita. Okay? Dan saya pasti ramai adik-adik yang sudah pun habis belajar kan, pasti tengah susun-susun dan pasang strategi nak dapatkan kerja, mula senaraikan company-company, buat resume yang terbaik, siapkan diri untuk interview dan sebagainya kan. Jadi, okey, selain daripada adik-adik mencari kerja ni, tahukah adik-adik selain menjadi job seeker, adik-adik juga ada pilihan lain iaitu menjadi pencipta peluang pekerjaan ataupun job creator. Alright, dan job creator ni dikatakan sebagai satu tugas yang mulia lah. Sebab apa? Sebab job creator ni dapat mengurangkan pengangguran kerana boleh membuka peluang pekerjaan kepada orang lain. Cuba bayangkanlah, kalau satu job creator boleh kurangkan pengangguran seramai 5 orang, kalau 100 job creator 500 pengangguran dapat dikurangkan. Dan bayangkan kalaulah dilakukan oleh ramai orang, pasti jumlah pengangguran dekat negara kita ni dapat kita atasi kan. Walau bagaimanapun, menjadi seorang job seeker ataupun job creator ni merupakan pilihan diri kita sendirilah. Dan namun setiap antaranya mempunyai kelebihan dan cabaran yang tersendiri. So apa yang penting, persiapan diri amat penting. Penuhi ilmu di dada, insya-Allah akan dipermudahkanlah setiap apa yang kita usahakan. Alright, jadi apa kata kita dengar kisah menarik dari alumni diploma pengurusan ladang program bersekutu UCAM dan UiTM Basharuddin bin Ali untuk kita kongsikan pengalaman dan motivasi diri dengan tajuknya From a Job Seeker to Job Creator. Dipersilakan Basha. Apa khabar Basha? Sihat? Hai, Assalamualaikum Madam Safi, apa khabar? Khabar baik. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa hujung-hujung minggu ni kan. Selalu orang kata bos-bos ni sibuk walaupun hujung-hujung minggu kan. Okey, macam biasalah Basha. Kita nak setiap kali Pep Talk ni kita nak berkenal-kenalan dululah kan. Boleh tak Basha cerita sikit latar belakang Basha? Okey, nama yang diberi, nama saya Basharuddin bin Ali. Saya berasal di Seremban Negeri Sembilan. Saya berumur 27 tahun dan saya adik-beradik saya 5 orang dan saya anak bongsu dan mempunyai kembar dan saya lah adik kepada kembar saya. Jadi awak anak bongsu lah kan. Ya, betul. Kembar belajar dekat UCAM juga ke sebelum ni? Sebelum ni kembar saya belajar di Kuala Risda. Saya punya kembar belajar di Politeknik Shah Alam. Okey, alright. Okey, baik. Okey. So macam biasalah kita nak tahu kan daripada mana Basha dapat tahu pasal Kuala Risda dan kenapa Basha pilih UCAM sebagai destinasi pengajian Basha ni. Okey, Madam Safi. Okey, Yeah. Basha masuk pada tahun 2012. Alright. So siapa yang kenalkan Basha dengan Kuala Risda ataupun sebagai UCAM adalah ibu saya ataupun emak saya. Okey, nama emak. Kalau emak tengah saksikan tu nama emak apa? Okey, nama mak saya Nur Syamsiah binti Muhammad Arif. Okey. Dia lah yang mengisi borang daftar di UCAM. Dia lah yang menghantar surat ke UCAM untuk saya belajar ke sana. Alhamdulillah berkat doa mak ayah saya, sekarang
Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah. Jadi kita tengok mak yang beria-ia isikan borang tu kan lah. Jadi memang besarlah harapan dia pada anak bongsu dia seorang ni kan. Alright. Betul. Okey, mungkin Basha boleh ceritakan pengalaman belajar dekat College Risda ketika tu kan, especially dalam bidang pengurusan ladang ni. Macam mana suasana belajar dekat College Risda waktu tu? Okay, first of all, Madam Safi, saya masuk pada tahun 2012. First saya masuk datang ke College Risda, saya tak tahu di mana College Risda masa tu. Dan mak saya cakap di Melaka saja. Oh, masa tu saya suka dengan Melaka sebab saya suka environment, tempat dia saya suka. Dan bila saya pergi, first saya nampak, wow, ini ke College Risda. Masa tu dekat kawasan, dia pada tahun 2012 tu, kawasan yang panggil kehijauan, belajar di tempat kehijauan. So first saya masuk, wow, bestnya. Apa saya lihat, first saya masuk, seronok. And then first saya belajar tu, saya ambil diploma ladang. First apa yang saya rasa, saya kena rokol setiap pagi, bukan setiap pagi, setiap hari Khamis. Jadi dekat situ saya nampak, wow, macam ni ke culture dekat College Risda ni? Sebenarnya adalah culture bila saya ambil diploma ladang. Jadi kat situ saya nampak, wah, disiplin saya terjaga. Masa dulu orang cakap bangun pun lambat, bila di College Risda bangun cepat, sangat disiplin. Saya seronok kat situ. Berapa kena bangun berkumpul tu? Sebenarnya perlu sampai di sana 6.30 pagi. Wow, 6.30 pagi orang masih kat rumah lagi. Ya, jadi kena bergerak, memang kena bergerak daripada hostel. Masa tu saya duduk di hostel di College Risda. Saya bergerak pada pukul 6 pagi lah. 6 pagi sampai dekat tapak tu, tapak rokol mesti 6.30. Kalau tak sampai ke 6.30, saya kena denda. Okey, siapa lecturer yang denda tu? Boleh sebut sikit nama dia tu? Sir Fuad yang denda. Dan senior-senior yang akan denda. Okey, senior pun samalah bully junior-junior ni. Betul. Tapi tak apa, itulah pengalaman yang rasa sangat manis, sangat terharu. Sampai sekarang pun terharu. Oh, macam ni kot style dia orang. Kat situ apa yang Basha nampak, itulah pembelajaran yang sangat baik sampai sekarang. Okey, rokol ni dia menghimpunkan pelajar-pelajar pengurusan ladang ni daripada semester 1 sampai senior ke Basha? Ke macam mana tu? Betul. Rokol ni dia berkumpul setiap hari Khamis, tak silap Basha. Dan dia berkumpul dengan pelajar daripada SEM 1 sehingga SEM 6. Jadi dekat situ Basha boleh lihat senior daripada SEM 3, SEM 4, SEM 5 and then sampai ke atas. Jadi dekat situ culture dia sangat best lah. Jadi kita boleh berjumpa dengan orang-orang yang lebih dewasa daripada kita. Okey, itulah antara pengalaman manis yang tak boleh dilupakan kan. Alright, lepas habis belajar, apa yang Basha lakukan? Adakah terus memburu kerja, menjadi job seeker, mengintai peluang-peluang kerja dekat mana-mana syarikat Basha? Okey, menarik Madam Safi, apa topik Madam Safi ceritakan pada hari ini. Okey, sebenarnya Basha dulu berpraktikal kita sebelum masuk kepada job seeker, Basha berpraktikal di Pertubuhan Peladang Seremban Negeri Sembilan. Okey, selepas Basha praktikal, Basha dapat offer daripada pengurus besar Peladang Seremban untuk bekerja sebagai keeper store, pembantu store. Jadinya Basha dapat tawaran tu sebagai pembantu store. Berapa gaji time tu? Gaji time tu Madam Safi, alhamdulillah 1,100. Bersih boleh dapat dalam 900 lebih. Okey. Alhamdulillah, kat situ seronok. Jadi dekat situ saya bekerja selama 1 tahun lebih, tak silap Basha. Bekerja di sana. Apa yang Basha lihat, Basha pun ada nampak, Basha dapat bekerja dekat sana sebagai orang panggil part time lah. Bekerja bukan daripada LPP. Dia ada 2. Satu Lembaga Pertubuhan Peladang. Satu lagi Pertubuhan Peladang Kawasan. Jadi Basha bekerja di Pertubuhan Peladang Kawasan. Dapat 2 income ke? Tak. Masa tu Pertubuhan Peladang Kawasan ni dia macam swasta punya. Okey. Kalau Lembaga Pertubuhan Peladang adalah kerajaan punya lah, government. Tapi Basha bekerja dengan Pertubuhan Peladang sebagai jaga store.
Itulah Basha budak store orang panggil. Okey. Lepas tu buat apa? Memang berapa tahun kerja tu? Okey, pada masa tu sebenarnya saya memang berminat dengan tanaman-tanaman sayuran. Selepas saya tak silap Basha bekerja dah 6 bulan. Dan Basha minat, Basha pernah pergi kursus peladang. Basha masuk kursus fertigasi tanaman cili. Jadi Basha masuk kelas dia dan Basha seronok. Bila Basha seronok dengan income ataupun gaji Basha, Basha laburkan sedikit, tak silap dalam 2,500. Basha buat fertigasi tu tanaman cili 250 polybag. Okey. Dekat situ bermula saya bekerja 8 pagi hingga pukul 5 petang. Bekerja seperti biasa, jaga racun, jaga baja, hantar baja. Lepas petang pukul 5 sampai pukul 7 adalah Basha pergi bercucuk tanam. Okey. Masa siang Basha memang dipenuhi dengan sebaik-baiknya lah kan Basha kan? Betul, sampai ke malam. Okey, waktu tu belum ada keputusan untuk berhenti kerja lah kan, sambil buat part time tanam cili. Lepas tu buat Ya, apa? betul. Sebenarnya Basha sebenarnya tak ada niat nak berhenti. Sebenarnya nak buat tanaman sayuran secara part time, tapi untuk pengetahuan madam, saya selalu berjumpa dengan supplier. Saya selalu berjumpa dengan kontraktor sawit. Dan saya kalau bila berjumpa dengan mereka, saya memang selalu tanya, abang abang buat kerja kontrak ni best tak? Dan dia cerita best lah, dapat duit banyak. Dan satu lagi supplier racun, masa Chinese guy. Basha, saya tanya dengan dia, bos, best tak niaga ni? Banyak income ke tak? Dan kat situ ada juga dia cakap positif, ada benda yang positif dan ada benda yang negatif. Okey, kita short kita punya story. Masa tu saya berjumpa dengan satu kontraktor ataupun supplier yang menjual pokok buah. And then saya selalu saya jual pokok buah. Dan satu supplier ni bagi tahu dengan Basha, Basha, apa kata you buat dekat rumah? You punya tanah ada. Kat situ saya terfikir, oh best juga ni. Tapi kau kena berhenti Basha. Masa tu lah Basha ingat apa yang dia cakap, kau kena berhenti. Masa tu Basha rasa macam, wow, takutnya. Walaupun Basha duduk tinggal di rumah, tapi rasa takutlah, tak secure. Macam cakap tak secure dalam berbisnes ni. Sebab Basha bukan background daripada businessman. Bukan. Mak ayah saya pun bukan business. Semua kerja government. Jadi mentaliti Basha tak ada orang panggil sikap berniaga, memang tak ada langsung. Okey. Jadinya tercetusnya apa yang hikmah yang orang ni cakap kepada saya dan saya decide untuk berhenti bekerja. Okey, masa berhenti tu memang nekat lah nekat. Adakah masa tu ayah pun mainkan peranan ataupun ada bagi nasihat supaya berhenti ataupun tak berhenti ke macam mana masa tu Basha? Pada masa tu tak silap bapa saya suruh teruskan. Tapi mak saya suruh saya berniaga. Okey, ada sokongan lah sangat sokongan. Okay. Sangat sokong. Okey, jadi macam mana permulaan Basha mulakan berniaga tu Basha? Okey, asbab daripada seorang supplier tu, Basha berhenti bekerja. Dan masa tu juga Basha buat pertanian. Basha buat 2 kerja. Yang pertama jaga buat sayuran. Dan yang kedua Basha buat tanaman nursery, jualan nursery. Masa tu Basha jual tanaman pokok buah-buahan. Dan yang kedua Basha buat tanaman bunga-bungaan. So Basha ambil daripada supplier. Ingat lagi Basha ambil pokok-pokok tu daripada Johor. Jadinya Basha pun tak tahu kat mana supplier masa tu. Situ ada story sikit. Basha tak tahu, Basha pergi cari sendiri masa tu. Tak tahu siapa, and then Basha tanya ada seorang kawan ni, dia bekerja di Fama Labu, and then dia bagi tahu kat mana korang ambil supplier, and then Basha pergi terus ke Muar, ke Johor. So dekat situlah permulaan Basha berniaga. Okey, dari segi modal pula macam mana tu? Okey, Madam Safi, untuk modal Basha sebenarnya Basha ada duit tak silap ada dalam RM5,000. Okey, dengan RM5,000 tu Basha buat rumah macam rumah netting lah. Rumah pelindung hujan.
Okey, masa tu bukan benih hujan, rumah netting netting hitam. So masa tu Basha modalkan 5,000, 2,000 buat netting, buat structure, yang 2,000 lebih tu buat tanaman saya, buat benih-benih. And then yang saya dapat lagi, saya dapat daripada parent. Alhamdulillah, mak saya sokong. Masa tu saya tak ingat lagi, mak saya bagi saya RM3,000. RM3,000 dia bagi. Ayah saya dia bagi RM12,000. RM12,000 tu yang tu ada tragedi. Apa tu? Okey. Apa tu? Ramai nak dengar kan, kenapa, macam mana saya bermula. Saya bermula dengan tanaman sayuran dulu. Tanaman sayuran saya bermula daripada 200 polybag, 205 polybag. And then naik kepada 500 polybag. Alhamdulillah, tanaman okey masa tu. Walaupun tak okey, sebenarnya tak okey sebenarnya. Tapi saya buat lagi, saya nak buat besar sikit. Sebab saya dah bekerja sendiri, so saya buat 500 polybag. Dengan 500 polybag, saya nak tambah ke 1,800. Masa tu, Basha tak ada modal. Masa tu ayah sangat support gila, ayah saya. Ayah saya nama dia Ali bin Omar. Alright, dia support saya masa tu, tak silap duit daripada dia nak pergi haji. Okey, 12,000 tu duit nak pergi haji patutnya. Duit nak pergi haji, tapi dia laburkan kepada saya untuk buat tanaman cili sebanyak 1,800. Okey. Okey, dengan bajet 12,000 tu saya buat seperti biasa dan saya habiskan duit saya. Saya habiskan duit bapak saya, and then projek tu gagal. Jadinya macam mana tu? Maksudnya memang tak untung lah. Faktor apa gagal tu? Faktor apa? Pertama, faktor ilmu Basha rasa tak cukup. Yang kedua, faktor tanaman cili ni adalah tanaman yang susah. Tanaman yang susah. Jadi Basha tanam contohnya dalam 1 bulan dia kerinting. Jadi Basha fikir benda tu gagal lah sebab nak tanam baru susah. Jadinya Basha decide potong semua pokok and then cuba try tanam baru. And then tak jadi juga. Dah habis masa dalam 2 bulan lebih habis masa. Jadi Basha tak nak tunggu masa lagi, Basha ambil and then kat situ ayah saya suruh tanam cili. Tapi saya tak nak tanam cili sebab benda ni, buat apa kita benda yang gagal kita nak buat balik. Jadi Basha decide Basha tanam timun. Alhamdulillah Basha timun menjadi. Masa tu Basha ingat lagi, Basha buat 9 tan. Masa tu bekerja daripada pagi, ingat lagi 8 pagi sampai ke 12 malam. Masa tu dah ada pekerja ke belum Basha? Masa tu bukan pekerja lah, yang menolong saya adalah mak ayah saya. Okey. Dan saya ada part time seorang budak Indon yang tolong saya lah. Mak ayah saya, adik-adik saya tolong. Ingat lagi pukul 10 malam tengah repacking timun. Lepas tu kita kena hantar ke mana hantar ke Bukit Mahkota. Dia ada tempat pusat pengumpulan ladang. So ingat lagi itulah tragedi. Masa tu dah tak ada kereta, pergi hantar naik kereta bapak saya sampai absorber pecah. Macam-macam lah terjadi masa tu. Dugaan kan? And then Alhamdulillah ayah saya support masa tu. Ingat lagi dia belikan van Ford. Ingat lagi dia beli van Ford, kat situ dah saya pakai. Alhamdulillah berkat sokongan mak ayah. Nak cakap modal diberikan. Okay, sorry tadi bagi tahu tadi balik, saya dapat modal dengan menjual timun and then saya bayar balik. Tak silap around tak banyak, dalam 4 ke 5,000 saja. Kepada ayah? Kepada ayah. Okey. Masa tu macam mana perasaan ayah? So far Alhamdulillah, bila dia dapat duit tu dia sukalah dapat modal balik untuk pergi haji. Tapi modal tu bawa 4,000. Tapi yang lagi sedih, saya cakap saya tak nak buat tanaman cili, saya nak tutup semua. Tanaman timun pun sama? Saya nak tutup juga. Okey. Kenapa tu? Saya nak tutup. Kenapa? Saya dah suka berbisnes. Saya nampak kalau tanaman timun contohnya sehari berniaga, dapat puluh-puluh ataupun dapat ratus. Tapi bila saya menjual pokok buah, satu hari boleh pergi, contohnya lah, boleh dapat beratus. Tapi kalau misalnya ada orang order yang banyak, boleh dapat beribu. Contohnya 1,000 lah. Kita ambil paling tinggi masa tu 1,000. Wow. Dapat satu hari 1,000. Masa tu terkejut lah. Sebab dulu 1 bulan 1,000. Tapi hari ni 1 hari 1,000. Kat situ minat Basha nak buat berbisnes.
Okey baik. Mak Basha ni merupakan Managing Director Labu Landscape kan. Tadi Basha duk cerita pasal tanaman makanan, cili lah, timun lah, buah-buahan kan. Macam mana pula boleh divert pergi ke business landscape ni Basha? Okey, untuk pengatur Madam Safi, Basha sebenarnya bukan basic landscape dan Basha tak tahu tentang landscape. Ada pun tak silap Sem 4 Basha ada belajar dengan Sir Mursyid tentang landscaping lah. Ada syllabus tu. Tapi masa tu pun just tahu gambaran asas sajalah, basic saja. Kenapa Basha tukar kepada business landscape? Pertama, Basha jual pokok buah. And then dekat situ, ingat lagi Basha, sepupu Basha di Sri Kakosa, Seremban 2, dia jumpa dengan Basha. Masa tu ada gathering family. Basha, you baguslah buat nursery, ada pokok buah, ada pokok bunga. Kamu boleh tanam rumput tak? Masa tu tanam rumput Japanese. Masa tu saya pun tak tahu rumput Japanese ke, rumput Filipin ke, pokok ke, saya tak tahu langsung. Sangat tak tahu. Sekarang dah tahu lah kan? Sekarang Alhamdulillah tahu. Jadinya dekat situ sepupu saya cakap sendiri. Boleh je Abang Rashdan, saya tanam je, boleh je, tak ada masalah. Nanti saya buatkan. Lepas tu saya tak tahu kat mana beli rumput, kat mana beli pokok, saya tak tahu. Saya kaji, saya tengok dalam Facebook, saya tengok dalam Google. Oh, masa tu supplier saya di Sungai Buloh. Saya ambil barang Sungai Buloh dan saya ambil pun pekerja daripada sana juga secara part time. Saya bawa, dia tolong saya lah. Saya pun situ pun saya pun sekali tanam. Saya tanam rumput, saya letak pasir segala-galanya. Itulah bermulanya saya mencuburi bidang landscaping ataupun horticulture. Okey. Dan kalau kita tahu kan Basha asalnya adalah bidang pengurusan ladang kan. Lepas tu beralih daripada ladang pergi ke tanaman makanan, lepas tu mula menanam rumput dan terus tukar bidang terus dalam bidang landscape kan. Kenapa bidang landscape ni? Adakah bidang landscape ni ada pasaran yang tinggi ni Basha nampak? Okey, Basha nampak pasaran terlampau tinggi. Terlampau tinggi. Kenapa? Sebab sekarang ramai developer yang buat rumah baru, pattern yang ada tanah juga, yang tak ada tanah pun ada. Dekat situ Basha lihat pasaran sangat besar. Kita ambil contoh, Basha start business, tanam buat landscape pada tahun 2018 tak silap Basha, 17-18. Masa tu Basha tanam rumput. And then Basha first project di Aeon Mall Nilai. Big project lah, orang panggil big project. Kat situ Basha nampak potensi business landscape lah. So dekat situ Basha nampak pasaran sangat besar. Saya tengok sekarang Madam Safi, kalau kita macam Basha sekarang cover Negeri Sembilan, Melaka dengan Negeri Sembilan, Melaka dengan Selangor. Jadinya Alhamdulillah sambutan sangat bagus Madam Safi. Alhamdulillah. Okey. Alright. Dan saya difahamkan Basha ni kan ada sebuah nursery landscape dekat Seremban kan. Jadi boleh ceritakanlah dari segi modal permulaan nak buka nursery landscape ni kan, ataupun adakah support daripada keluarga ataupun macam mana, dan mungkin Basha boleh kongsikanlah dengan viewers kita kan macam mana mulakan perniagaan nursery ni tadi. Nursery landscape. Nursery landscape madam. Okay, alright, saya just story sikit. Macam mana saya bermula, ramai nak dengar, ramai nak tahu cerita saya, macam mana saya mulakan bisnes. Ramai dekat luar pun selalu bertanya macam mana Basha mulakan bisnes. And then so hari ni demi UCAM saya akan ceritakan, bermulanya saya mulakan bisnes ini. Alright, okay, so far memang untuk buat bisnes nursery landscape adalah perlukan modal yang sangat banyak. Sampai sekarang pun sebenarnya banyak modal yang perlu pakai. Apa yang saya buat, saya faham apa yang saya faham, bermulalah daripada kecil dahulu. Bila kita bermula daripada kecil dan kita berdaki, kita berdaki ke gunung. Jadi kat situlah Basha buat daripada sekarang. Nak cakap Basha sekarang dah maju, belum lagi. Basha pun sebenarnya baru nak naik. Orang panggil baru nak naik, bukan dah naik, baru nak naik saja. Okey, madam, macam mana Basha dapat modal? Okey, tu ramai nak tanya. Pertama, dapat modal kalau nursery memang 100%
bukan daripada mak ayah saya. Kalau contohnya dalam bahagian pertanian daripada modal mak ayah saya lah. Tapi dalam bahagian projek bukan. Cuma ada satu projek government yang saya pinjam duit mak ayah saya lah. Itu yang saya tengah haru. Okey, bermula di nursery, saya pinjam tekun nasional. Kenapa tekun nasional? Tekun nasional masa tu saya pinjam RM5,000 sahaja. Basha apply masa tu senang. Nak apply, sekarang sangat susah lah. Dulu Basha ada satu tapak, Basha sediakan satu paperwork ringkas saja, just tulis, ada alamat, ada kawasan, dah buat dulu ke belum? Sebab tekun ni dia nak tengok usahawan buat dahulu sebelum dia bagi duit. Jadi kat situ Basha mulakan dengan RM5,000 dan then Basha janakan pendapatan and then baru buat sedikit, belikan barang and then jual. Sebab apa Madam Safi, macam Basha punya praktik dulu ni sangat bahaya lah. Bila Basha dapat duit jualan sebanyak RM10,000 ataupun RM20,000, Basha labur. Basha pun tak tahu gaji Basha dekat mana masa tu. Basha labur, dapat duit, Basha labur balik. Basha dapat duit, Basha labur balik. Kat situ Basha pun tak tahu gaji Basha pun berapa. Lepas tu ingat lagi, gaji pun boleh berkira lah. Nak ambil ke tak nak ambil? Nak ambil ke tak nak ambil? Ambil pun rasa paling tinggi pun saya rasa RM1,000 kot. Saya fikir balik, masa dulu diorang cakap, usahawan ni senangnya. Dapat duit berbanyak, mesti dapat gaji. Dekat situ baru Basha tahu, bisnes ni bukanlah benda yang mudah. Tapi jadi mudah bila kita ada ilmu. Betul. Alright. Mungkin ramai nak tahu juga macam mana Basha kuasai ilmu landscape ni kan. Sebabnya tak attend kelas landscape dekat mungkin kat mana-mana ni. Jadi adakah ada mentor ataupun pakar rujuk yang Basha rujuk ni, especially ilmu-ilmu tentang nak kenal karakter setiap pokok landscape, kaedah penanaman, penjagaan dan sebagainya kan. Macam mana tu Basha? Okey, apa yang Basha belajar adalah Basha belajar daripada pengalaman. Basha lihat di mana nursery-nursery yang terkenal. Contohnya, contoh Basha berada di Seremban. Ada satu company daripada Seremban Landscape. Basha selalu belajar dengan dia. Basha tengok macam mana diorang belajar, macam mana diorang buat tanaman. Dekat situ Basha banyak belajar kat situ. And then, saya ingat lagi saya tak ada ilmu landscape. Saya pernah jumpa dengan Sir Mushid kat saya. Saya pergi sana. Saya tanya dengan Sir Mushid, macam mana dengan benda ni. Saya tanya, alhamdulillah dengan apa yang sedikit yang Sir Mushid cakap tu, alhamdulillah sikit sebanyak ilmu yang saya dapat. Dan kat situ Sir Mushid ada perkenalkan pelajar-pelajar daripada Kolorista. Sebenarnya circle Kolorista ni sangat bagus. Pertama saya jumpa dengan orang-orang yang dah senior daripada saya, dia bekerja di Majlis Bandaran ataupun bekerja sendiri pun ada juga. Dia kontraktor daripada saya. Dan saya banyak belajar. Saya belajar daripada segi tanaman, saya belajar daripada segi jenis tanaman. Kan kita ada buku 1001 bunga, saya tak tahu buku tu. Saya lancar buku tu. Kalau orang di Diploma Landscape dia tak ingat, tapi saya ingat semua pokok. Alhamdulillah, macam tu. Setiap hari saya akan tengok, setiap malam saya akan tengok buku pokok ni jenis apa. Pokok ni dah jenis apa. katam dah ni dah katam dah buku tu. So far belum katam lagi lah. Okey. Alright. Basha, agaknya boleh tak Basha kongsikanlah antara klien terawal lah yang banyak menjadi orang kata yang memberi pengalaman kepada Basha, yang menjadi guru terbaik kepada Labu Landscape untuk berkembang maju ni. Boleh nyatakan antara klien-klien yang banyak memberi pengalaman yang baik untuk Basha. Okey, pengalaman yang pertama, Basha pernah buat satu projek first project adalah pengalaman pertama di Seremban, adalah sepupu saya. First saya tanam rumput, itulah first pertama yang saya mencuburi bidang landscape. Tanaman simple lah, basic, tanaman rumput. Yang kedua, pengalaman tu mengajar saya erti susah lah, erti susah payah, baru dapat hasil cantik. Okey, yang kedua, saya belajar buat rumah dinilai. Dekat situ sebenarnya ada satu komplain customer, dia tak, masa tu Basha tak perfect, dia tak ada ilmu. And then Basha, you buat kurang cantik lah. Dekat situ Basha improvise diri Basha. Basha tengok company-company yang dah lama, Basha lihat, Basha belajar, Basha buat kawan. Basha sentiasa buat kawan. Walaupun cakap dalam bisnes is competitor, tapi bagi Basha
business is computer tapi saya nak kawan dengan dia. Buat berkawan sebab benda ni sangat bagus lah. And then Basha buat projek Aeon Mall. Itulah projek yang Basha rasa wow, Aeon Mall kot Basha buat. Lepas tu sebenarnya bukan Basha buat semua pun. Basha buat jadi subcon ni sebenarnya. Basha buat bahagian depan, mall depan, Basha tanam pokok dan lain. Kat situ Basha belajar juga dengan Mencon. Dia mengajar Basha, you buat tak cantik lah. So kita improvise, belajar buat sampai masa tu kan, Madam Safi. Basha masa Aeon Mall nak set up dia punya event tu tak silap lagi beberapa hari. Basha kena habiskan tu dalam Basha habis sampai pukul 4 pagi. Nak siapkan tanaman tu. Dan banyak isu dan Basha solve perlahan-lahan. Itu Basha, Madam Safi, pengalaman mengajar Basha. Kan, jadi semestinya kritikan ataupun komen-komen daripada klien itu sebenarnya sangat penting kan untuk orang-orang macam Basha ni kan, untuk improve jadi orang kata nak bentuk dekat mana kedudukan Labu Landscape sekarang kan. Okey, baik, kita nak berehat sebentar, jangan ke mana-mana, jom kita saksikan prelude yang telah kami sediakan. Saksikan. Saya akan bagi tahu dekat saya memang idamkan taman yang macam ala-ala taman dunia, lepas tu ataupun taman yang macam dekat resort. Satu hari dia bawa saya pergi tempat yang dekat Labu Landscape tu. Lepas tu lepas kami discuss pasal konsep yang kami nak, lepas tu dia keluarkan dengan cadangan, beberapa cadangan. Lepas tu saya puas hati dan inilah dia dapat merealisasikan tamat impian saya. Okey, baik. Okey, kita sambung balik Basha. Orang katakan bisnes ni bukanlah sesuatu yang mudah kan, tapi dengan ilmu dan persiapan mental yang kuat, pastinya setiap cabaran dalam bisnes kan boleh kita atasi kan. Jadi macam mana Basha tingkatkan ilmu berniaga ni? Adakah ada mentor bisnes atau ada Basha ni ada ikuti mana-mana kursus-kursus berkaitan dengan bisnes? Okey, baik. Kalau daripada segi landscape, lagi segi landscape ataupun management, pada tahun 2018-19, Basha ni adalah usahawan Risda. Okey. Dan Basha pun adalah usahawan daripada Peladang lah. Jadi kat situ Basha mengikuti kursus Risda. Tak silap selama 1 tahun Basha ikut di Pahang. Basha pernah pergi Pahang, Risda punya kursus. Pernah pergi di Kelantan. Basha pernah pergi. Semua dalam bahagian management. Alhamdulillah, basic yang saya belajar, so sebanyak mungkin dapat membantu Basha dalam bidang
perniagaan. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Alright. Okay. Jadi orang kata pengalaman Basha ni pernah pun menjadi job seeker dan juga pada masa yang sama lepas tu pernah jadi job creator kan. Jadi bagaimana Basha melihatlah kelebihan dan kekuatan kedua-dua kategori job seeker dan juga job creator ni Basha? Okey, Basha melihat kalau kita nampak job creator adalah untuk mencipta peluang baru dan Basha melihat job seeker adalah mencari peluang dekat sesuatu company untuk menaikkan company. Jadinya untuk sekarang Basha dah 5 tahun, sebenarnya job seeker ataupun job creator adalah 5 tahun baru Basha faham. Untuk jadi sebagai job creator adalah benda yang susah. Ataupun jadinya macam job creator ni lebih kepada macam mana nak build satu company. Macam mana nak letakkan satu vision satu company. Dan job seeker adalah macam mana nak capai vision yang diletakkan oleh job seeker tu. Dekat situ pengalaman yang Basha dapat, Alhamdulillah Basha dapat buka peluang pekerjaan kepada orang sekeliling. Sekarang ni Basha buka peluang kepada orang kampung sendiri untuk bekerja dengan Basha. Okey, baik. Okey, ketika memilih untuk menjadi job seeker kan, kita berhadapan dengan macam-macam lah jenis pilihan pekerjaan kan, nak kerja apa, kerja dalam bidang apa kan. Adakah kerja yang kita pilih tu sama bidang yang kita belajar ataupun tak kan. Lebih-lebih lagi kat musim pandemik yang mencabar ni kan. So orang kata kita tak boleh nak pilih-pilih kerja kan. So apa agaknya cabaran lah kalau tak dapat dalam kita belajar dalam bidang lain, dapat nak cari terpaksa cari kerja dalam bidang yang lain ni. Okey, Madam Safi, pertama sebenarnya Basha bukan dalam bidang sebenarnya Madam Safi bertahu Basha bukan dalam bidang landscape dan Basha dalam bidang plantation, peladangan. Tapi kenapa dia minat berlaku bila kita suka buat benda tu dan kita ada impian. Jadinya untuk nasihat Basha kepada ramai adik-adik ataupun di luar sana, jangan memilih kerja disebabkan apa, kita trust the process, pengalaman bekerja di satu tempat, tapi misalnya kita tak suka buat kerja tu disebabkan apa, disebabkan benda tu bahaya ke, benda tu tak mencapai matlamat impian kita ke, boleh berhenti. Tapi misalnya tahu kat mana kita nak pergi dari 5 tahun ataupun 10 tahun akan datang, dan kita perlu cabarkan diri kita untuk dapat apa yang kita nak. Okey, betul. Okey, kita nak tanya soalan seterusnya. Menjadi seorang yang mencipta peluang pekerjaan ni kan, semestinya adalah satu usaha yang mulia lah. Apalagi sebagai generasi muda kan. Jadi menjadi job creator ni kita boleh bantu ramai orang secara tak langsung, boleh memberi jalan penyelesaian kepada orang lain lah yang tak ada kerja kan. Jadi bagaimana Basha melihatlah perkara ini dan bagaimana agaknya nak tarik anak-anak muda dekat luar sana tu untuk sama-sama menjadi seorang yang mencipta peluang pekerjaan kepada orang lain ni Basha? Okey, apa yang Basha lihat, Basha lihat di luar sana yang berminat untuk bekerja sendiri, ataupun usahawan. Trust the process, apa yang Basha trust the process, buat apa pekerjaan, tak kisah daripada segi landscape ke, pertanian ke, menjual barang ke, anda perlu minat dan tahu apa yang anda nak capai lagi 5 tahun ataupun ke hadapan. Dekat situ anda boleh belajar sesuatu and then akan lalui sesuatu proses yang anda akan rasa seperti saya. Macam dulu Madam Safi, saya tak ada pekerja. Saya bekerja sendiri. Dan bila saya berhenti, saya berkahwin, saya berniaga dengan bini saya. Dengan masa yang sama, bila dah berniaga dengan bini sendiri, and then kita tambahlah staff pula. Tambah staff untuk bantu kita. Jadinya nasihat Basha, trust the process and then laluilah proses itu dengan sabar, cekal dan tabah. Betul tu. Trust the process. Itu keyword yang paling penting lah kan. Boleh tak Basha ceritakan apa agaknya perkhidmatan yang ditawarkan oleh Labu Landscape Sdn Bhd ni Basha? Permulaan saya beritahu syarikat ni lah first adalah syarikat enterprise. Nama dia adalah syarikat
Labu Agrofarm. Dulunya adalah bisnes-bisnes tanaman sayuran. Masih ada lagi. Aha. Tapi kita tak buat tanaman sayuran, tapi kita buat tanaman nursery. Labu Agrofarm adalah tanaman nursery. Kita menjual-jual pokok ataupun trading. Labu Landscape Sdn Bhd sebenarnya baru lagi. Tak silap baru 6 bulan kita tubuhkan syarikat Labu Landscape Sdn Bhd. Khususnya syarikat Labu Landscape Sdn Bhd ni adalah untuk menawarkan servis landscape di seluruh Malaysia. Jadinya apa yang kita servis, kita tawarkan landscaping, kita tawarkan perkhidmatan produk tanaman pokok buah, kita tanaman pokok bunga, indoor, outdoor dengan house plant. Okey, baik. Menarik sangat perkhidmatan yang ditawarkan oleh Labu Landscape kan. Jadi sesiapa yang berminat nak dapatkan pelbagai produk taman, especially pokok-pokok hiasan kan, boleh dapat dekat Labu Nursery yang terletak di Seremban Negeri Sembilan kan Basha kan? Ya, betul. Alright, dan kepada sesiapa yang nak cantikkan halaman rumah dengan reka bentuk landscape mengikut konsep yang anda gemari, bolehlah hubungi Basha dan boleh juga intai Facebook rasmi Labu Landscape, betul tak? Betul, Labu Landscape. Labu Landscape dan kawasan yang Labu Landscape ni boleh cover tadi. Basha kata Melaka, Negeri Sembilan, Selangor dan juga 3 tempat dahulu. 3 tempat. Okey, siapa-siapa yang berada di 3 negeri ni bolehlah kontak Roger Labu Landscape. Kita kontak Basha untuk dapatkan servis landscape yang sangat berkualiti tinggi. Alright. Okey Basha. Sepanjang berkecimpung dalam bidang landscape ni kan, apa pengalaman manis yang Basha tak boleh lupakanlah dan apa agaknya kepuasan yang Basha rasakan? Minta maaf tadi ada tersangkut sikit. Apa Madam Safi? Boleh ulang balik macam? Boleh balik okey. Sepanjang berkecimpunglah dalam bidang landscape ni kan, apa pengalaman manis yang Basha tak boleh lupakan dan apa kepuasan yang Basha rasa ni? Okey, pengalaman manis ataupun pengalaman pahit. Basha pernah tanam pokok dan pokok ni diletakkan di dinding. Masa tu rumah yang saya buat ni, rumahnya around dalam 1.5 million property lah. Jadinya tim Basha dia letakkan pokok tu di dinding dan dinding tu roboh. Jadi pengalaman tu sangat manis, sangat pahit lah, sangat sedih pun ada. Kat situ dia perlukan, and then kat situ Basha datang jumpa customer, engagekan balik, and then minta maaf, and then kat situ lah penyelesaian akan berlaku. Kita kena tempuh untuk nasihat untuk orang ramai. Kita perlu tempuh walaupun bentuk sakit. Okey, baik. Alright, kita nak tahu jugalah kan pengalaman manis lah sepanjang belajar di UCAM yang tak boleh Basha lupakan ni. Okey, apa yang manis Apa yang manis, pertama belajar di sana saya pun mendapat jodoh lah. Alhamdulillah, tapi jodoh bukan mendapat jodoh bukan di Kuala Rizda, tapi di belakangnya. Di belakangnya. Belakangnya tu mana tu? UiTM Lendu ke? UiTM Lendu. Alhamdulillah, tak sangka kan orang kata bumi Melaka tercinta dekat Alor Gajah ni menjadi medan ataupun menjadi tempat pertemuan jodoh Basha. Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah kat situ. Alright. And then apa manis lagi? Saya suka kenapa saya suka Kuala Rizda? Culture dia, orang dia saya suka. Bila kita berkenalan dengan circle di pelajar-pelajar sana, sampai sekarang saya berkomunikasi. Saya suka. And then apa yang saya lihat lagi, lecturer kat sana, kalau kita tengok lecturer lain, bukan saya nak cakap lecturer lain tak bagus, tapi lecturer dekat sini sangat beri perhatian kepada kami. Sebab apa? Dia nak tahu anak didik dia akan jadi suatu hari nanti dia akan jadi cemerlang. Jadinya lecturer sangat ambil sangat menitik beratlah tentang kita punya pelajaran dan lain-lain. Jadi semestinya pensyarah-pensyarah yang berkaliber di UCAM ni sebenarnya mereka sentuhan mereka adalah sentuhan dari hati kan, sehingga boleh
menyebabkan hubungan rapat ukhuwah antara pelajar dan juga pensyarah. Okey, soalan terakhirlah. Kenapa UCAM ni perlu menjadi destinasi pengajian kepada adik-adik yang tercari-cari tempat untuk belajar ni, Basha? Okey, Basha rasa misalnya untuk buat pekerjaan ataupun nak jadi seorang petani ataupun nak jadi seorang landscaping untuk dapatkan ilmu secara asas ataupun secara khusus ataupun secara mendalam, masuklah, joinlah di UCAM. Kenapa? Di situlah tempat saya belajar dahulu. Alright. Alright. Okey, baik. Walau apa pun pilihan adik-adik kan, adik-adik ni orang kata bila dah habis belajar kan masih membuat pilihan apa nak jadi, apa yang adik-adik yang harus apa hala tuju yang adik-adik harus pilih kan. Jadi semestinya adik-adik harus mempersiapkan dirilah secara matang dan mula untuk tentukan hala tuju lepas habis belajar, dan pastinya hala tuju yang adik-adik pilih ni sebenarnya akan memberi orang kata impact lah, pengaruh besar dalam masa depan adik-adik kan. Jadi ada dua pilihan yang adik-adik boleh pilih. Adakah nak jadi job seeker ataupun job creator? Jadi jawapannya ada dalam diri masing-masing. Jadi sebelum mengundurkan diri, mungkin ada kata-kata akhirlah daripada Basha kepada semua penonton yang masih lagi bersama-sama dengan kita hari ini, Basha. Alright, sebenarnya saya nak bagi satu nak ceritakan sikit. Syarikat kami kita akan buat satu peluang kepada luar. Okey, pertama saya just nak ceritakan lagi. Syarikat kami sebenarnya berkembang sekarang ni di Negeri Sembilan, Melaka, Selangor, dan insya-Allah kita akan pergi lebih jauh. InsyaAllah suatu hari nanti kita target 5 years akan nanti. Kenapa? Vision kami berpegang teguh syarikat landscape nak menjadi rekaan. Okay, so saya beritahu, saya share sikit saya punya vision company. Vision kami berpegang teguh syarikat menjadi syarikat landscape pertama di Malaysia dengan menyediakan perkhidmatan landscape dengan rekaan landscape yang mudah dan cepat, hanya klik di ujung jari anda. Okey, baik. Okey. Jadi Mission AL, Mission AL. So sebenarnya kami sekarang ni tengah mencari 5 vendor yang boleh mencari 5 vendor untuk membantu kami. Jadinya boleh PM kami ataupun WhatsApp kami untuk keterangan lebih lanjut. Kenapa? Mission AL pertama nak pastikan pelanggan mudah dapat perkhidmatan kami di seluruh Malaysia melalui apps ataupun website labulandscape.com. Alright. Yang kedua, saya nak pastikan bila orang mahu landscape, bila orang dapatkan landscape dengan LL untuk menyelesaikan masalah customer, menyelesaikan masalah rumah anda. Okey. Yang ketiga, saya nak pastikan LL nak pastikan pelanggan mudah memilih kategori landscape dan pokok. Yang keempat, last, mission kita adalah mempunyai vendor bisnes berpartner di seluruh Malaysia sebanyak 100 vendor. Okey, dan mempunyai pelanggan 4,000 dalam masa 1 tahun, 333 dalam masa sebulan dan 13 dalam masa sehari. InsyaAllah saya buka peluang kepada anda untuk join kita. Okey, baik. Jadi kepada semua penonton yang menyaksikan Pep Talk with Madam Safi pada hari ini, jangan lepaskan peluang. Andai kata anda mahu jadi seperti Basha, menyediakan orang kata peluang pekerjaan kan, menceburi bisnes landscape ni, jangan lupa hello Basha di Facebook Labu Landscape kan, orang kata FB official Labu Landscape. Okey, dan saya doakan agar segala yang diusahakan oleh Basha ni dipermudahkan dan sentiasa diberi kelancaran rezeki lah kepada Basha dan juga tim Basha nanti. Okey, amin insya-Allah. Dah banyak dah yang kita borakkan dengan Basha hari ni kan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Basha di atas kesudian hari ini, dan semoga perkongsian ini dapat memberi inspirasi kepada ramai orang dekat luar sana dan juga dapat memberi peluang kepada ramai orang dekat luar sana. Okey, jadi saya doakan agar Basha terus maju di masa-masa akan datang, teruskan mencipta lebih banyak peluang dan bantu lebih ramai orang dekat luar sana
untuk jalani kehidupan yang bahagia dan semoga Basha berada di sentiasa di bawah rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi terima kasih Basha. Sama-sama Madam Safi. Alright, bye-bye. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, untuk makluman adik-adik di luar sana, pengambilan pelajar kemasukan Disember 2021 telah pun dibuka dan saya juga nak maklumkan yang UCAM menawarkan pakej potongan istimewa sempena kemasukan Disember 2021. So apa yang kita nak tawarkan? Kita nak bagi diskaun 50% yuran pendaftaran. Adik-adik hanya perlu bayar RM250 sahaja. Alright. Kemudian kita nak tawarkan percuma sijil profesional eksekutif halal bernilai RM3,000. Alright. Kemudian percuma power bank bagi pendaftaran untuk pelajar Disember 2021. Apa lagi yang percuma kita nak tawarkan? Kita nak bagi yuran pengajian program asasi sains dan juga asasi pengurusan perniagaan selama setahun percuma. Jadi ini adalah persediaan untuk adik-adik sambung pelajaran peringkat ijazah sarjana muda nanti. Okey, selain daripada itu, harga yuran asrama kita yang sangat-sangat rendah. Kemudian kita nak tawarkan 20% yuran pengajian kepada alumni Kolej Risda, UCAM dan juga lepasan Kolej Vocational KV. Okey, dan kalau adik-adik ni adalah anak-anak pekebun kecil Risda, kita nak tawarkan diskaun 20% yuran pengajian. Dan andai kata adik-adik mendapat 3.5 pointer ke atas bagi ijazah sarjana muda, adik-adik akan menerima derma siswa wang tunai bernilai RM2,000. Okey, dan kita nak bagi insentif RM500 dan kupon makanan secara percuma kepada siswa-siswi yang berkelayakan. Okey. Dan selain daripada itu, UCAM juga menawarkan program eksekutif khas kepada golongan yang nak tingkatkan lagi peluang kerjaya dan kita ada banyak program eksekutif dan juga antaranya dan program kita ditawarkan mod sepenuh dan separuh masa. So antara program yang kita tawarkan adalah Executive Diploma in Agriculture Advanced, Plantation Management, Landscape Management, Leadership and Management, Human Resource Management dan eksekutif program eksekutif pengurusan dan pembangunan luar bandar lanjutan. Okey. Jadi keterangan lanjut boleh hubungi tim kami. Dan jadi kepada adik-adik yang masih lagi tercari-cari tempat untuk melanjutkan pelajaran, UCAM semestinya adalah pilihan yang terbaik dan jangan lupa, jangan lepaskan peluang. Jom layari www.ucam.edu.my untuk sebarang pertanyaan lanjut dan nikmati keseronokan belajar di UCAM. Okey? So akhir sekali sebelum saya mengundurkan diri, terima kasih kepada semua followers UCAM Official kerana stay sampai habis live ni. Okay, dan jangan lupa untuk terus menyokong kami di live-live akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi di Pep Talk with Madam Safi hari Sabtu jam 11 pagi minggu depan. Bye! Fly me to the moon. See what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing. Saksikan Pep Talk with Madam Safi setiap Sabtu jam 11 pagi bersama dengan alumni Kolej Risda dan Kolej Universiti Agroscience Malaysia dengan pelbagai kisah yang menarik yang boleh memberi inspirasi kepada kita semua. Jangan lupa saksikan. Bye! Fly me
Kenapa sedih sangat tu? Oh, tak mendapat tempat di universiti pilihan? Jangan risau. Kami di College Universiti Agroscience Malaysia UCAM sentiasa membuka ruang dan peluang untuk anda semua. Untuk mendaftar, layari www.ucam.edu.my. Jumpa anda di sini. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan tekan like video ini. Cantik.